Kalaulah Allah beri ujian yang sama pada kita, kita rasa kita dah boleh lalu dah ujian tu dah biasa. Pernah dah, tak masalah. Sebab tu Allah mempersiapkan kita untuk bertemu dengan dia dengan keimanan yang hak bersama hati yang ikhlas. Orang yang ikhlas, dia tak salahkan siapa-siapa dalam kehidupannya. Orang yang ikhlas, dia tak komplain apa-apa daripada kehidupannya. Orang yang ikhlas, dia syukur atas semua apa yang Allah bagi kepada dia. Tak payah, kalau suami kita tak sembahyang, tak payah cerita kat ustaz. Berapa ramai ustaz-ustaz dapat mesej kata ni, suami saya tak sembahyang ni. Mengadu ke Allah, angkat tangan, ajaibnya doa di tengah malam. Allah kata apa? Allah beritahu, Nabi beritahu, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu yakin Allah dengar doa kamu. Allah akan kabulkan doa kamu. Doa dengan yakin. Cuma bila Allah nak kabulkan tu, itu hak Allah sepenuhnya. Angkat tangan menangis, ya Allah, saya tak erti dah, ya Allah. Suami saya tu baik, tapi saya pun tak tahu, ya Allah, sampai hari ni dia tak sembahyang lagi. Ya Allah, tolonglah, kasihan kat dia. Tuan-tuan perempuan yang Allah bagi suami isteri yang sembahyang, syukur. Itu hadiah. Dapat suami yang sembahyang, Allah Akbar, Alhamdulillah. Suami pula dapat isteri yang tutup aurat, Allah, Alhamdulillah, tutup aurat. Berapa ramai lelaki yang merunsingkan keadaan isteri dia yang tak tutup aurat lagi, yang tak sembahyang lagi, yang pening kepala dengan kehidupan lagi, yang dia pun tak tahu nak buat apa dah, cakap dengan isteri tinggi suara, nak nasihat tak erti. Dalam keadaan balik rumah rasa macam rumah dah, Allah Akbar, nak balik rasa geram nak. Tapi rumah. Di saat kita Allah bagi nikmat ni, syukur ni benda besar. Sebab tu angkat tangan doa pada Allah. Sebab kita tak dapat suami macam Firaun. Suami yang bukan setakat mengaku Allah tu bukan Tuhan, bahkan dia mengaku dia Tuhan. Sehingga kan dia dapat tahu keislaman isteri dia. Apa yang dia buat? Disebutkan dia tangkap Asiyah, dia ikat Asiyah. Tuan-tuan sekalian ni, dia siap kulit Asiyah. Dia siap kulit Asiyah. Kita tengok lembu kena lapar. Kita bayang luka sikit je nak rasa sakit. Tapi ini luka yang dia lapar. Ketika Asiyah dia lapar macam tu, dia sikit pun tak mengamuk. Dia sikit pun tak keluar perkataan kesat pada Firaun. Dia sikit pun tak mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghina Firaun. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia tak peduli apa yang Firaun buat kat dia. Dia tahu Allah tengok dia ni. Kita susah hari ni, nak jaga keluarga kita hari ni, nak sabar dalam keluarga kita hari ni. Yakinlah Allah tengok kita hari ni. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang sedang kita lalui hari ni. Allah tahu hati kita hari ni. Allah tahu apa yang akan jadi esok nanti. Tapi Allah nak kita sabar hari ni. Seperti Asiyah sabar, dia bukan sabar saja. Dia bukan sabar duduk. Sabar ni bukan duduk melengong, tak. Sabar ni bersama dengan usaha. Bersama keadaan dia. Asiyah angkat tangan. Apa Asiyah buat? Dalam surah At-Tahrim. Tuan-tuan perempuan sekalian boleh baca surah At-Tahrim. 3 ayat terakhir dalam surah At-Tahrim, Allah menceritakan tentang 3 jenis wanita. Allah sebut bagaimana Asiyah angkat tangan. Asiyah doa. Rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Doa Asiyah terus menembusi langitnya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang bercinta dengan Allah, yang terus sampai pada Allah. Dia tak salahkan Firaun yang seksa dia. Dia tak salahkan siapa-siapa yang menyebabkan masalah daripada kehidupan dia. Tapi dia terus melihat Allah. Wahai Allah, dia kata, wahai Tuhan aku, hadiahkanlah sebuah rumah dalam syurga di sisi Engkau untuk aku, wahai Allah. Memang kita pernah dah doa macam tu. Kalau betul kita sayang dekat Allah, agak-agak apa keadaan kita dengan Allah ke akhirat nanti? Adakah kita nanti dekat dengan Allah? Ataupun hari ini perbuatan kita menyebabkan kita jauh daripada Allah? Ketika tu Asiyah tak peduli apa yang berlaku. Asiyah hilang kesakitannya kerana cinta. Rabbi banili 'indaka baitan fil jannah. Wahai Allah, wahai Tuhanku, kau sediakanlah satu rumah dalam syurga untuk aku di sisi Engkau. Allah angkat darjat Asiyah kerana kesabaran. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan sabar mengalami kesakitan dunia. Aisyah beritahu, ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yawmaini mutatabi'an hatta qabida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok keluarga Nabi kenyang, kata Aisyah, 2 hari berturut-turut walaupun daripada roti yang diperbuat daripada Bali sehingga kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah kenyang. Ini Nabi kita. Rumah kita ada lampu.
rumah Nabi sampai Nabi wafat tak ada lampu. Macam mana? Tapi Nabi SAW sembunyikan kesusahan. Kita ada susah sikit, kita mengadu orang ni, mengadu orang tu, cerita kat orang ni, cerita kat orang tu. Tuan-tuan, perempuan sekalian, dia cerita kat siapa? Cerita kat Allah. Yang selesaikan masalah bukan orang, Allah. Bila Allah Ta'ala nak selesaikan masalah tu, Allah akan selesaikan masalah tu. Lepas adu pada Allah dengan 2 rakaat solat. Kalau kita rasa ada orang yang mungkin boleh tolong kita, jumpa, tak ada masalah. Jangan duk cerita kat semua orang. Dan Nabi tak pernah cerita masalah daripada sahabat-sahabat. Pilihan hati Nabi lebih bahagia daripada kita. Macam mana keselesaan boleh mempengaruhi kita? Kita kata kalau kaya baru bahagia. Duit banyak baru bahagia. Wallahi Nabi buktikan tanpa duit bahagia. Dengan lapar bahagia. Dengan tak ada sofa bahagia. Nabi telah tunjukkan kepada kita jalan ni. Bukan tu. Baju Nabi macam mana? Nabi SAW macam mana baju dia? Khadijah radhiyallahu ta'ala ni wanita yang paling tinggi, yang paling Nabi sayang, sampai kan Aisyah cemburu dengan Khadijah. Bila wafatnya Khadijah macam mana? Disebutkan dalam kitab Bushra fil Manakib Sayyiditi Khadijah Tul Kubra yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dia beritahu ketika hampir wafatnya Khadijah, Khadijah duduk tengok Nabi dekat tempat dia. Khadijah kata, "Ya Rasulullah, aku mohon maaf kepada kamu. Kalaulah sampai hari ini aku masih belum berbakti pada kamu, wahai Rasulullah." Perempuan, apa ayat ni? Apa Khadijah tak buat kat Nabi? Apa korban yang Khadijah tak pernah bagi? Semua Khadijah bagi. Nabi dengar ayat Khadijah yang terakhir ni, mengalir air mata Nabi. Nabi tengok Khadijah. Nabi kata, "Khadijah, bahkan kamu telah mendukung dakwah ni sepenuhnya. Ni baju yang kami pakai ni pun daripada duit kau, wahai Khadijah." Khadijah sampai macam tu. Dia tengok, dia panggil Fatimah. Dia bisik kat Fatimah. Dia kata, "Wahai Fatimah, aku malu nak cerita dekat ayah kamu. Aku malu nak bagi tahu kat ayah kamu. Wahai Fatimah, tolong bagi tahu ayah kamu. Kalaulah aku meninggal nanti, aku wafat nanti, ibu wafat nanti, bagi tahu kat ayah kamu, tolong, boleh tak tolong kafankan ibu dengan kain serban yang selalu ayah kamu terima wahyu daripada Jibril AS. Tolong kafankan ibu dengan kain tu. Ibu takut ibu ni tak lepas pada azab kubur." Perempuan, kalau Khadijah rasa dia tak boleh lepas pada azab kubur, macam mana saya rasa saya boleh lepas? Macam mana saya rasa saya boleh lepas pada azab kubur? Di saat wanita yang paling baik dalam dunia, dia rasa dia tak boleh lepas. Nabi dengar, Nabi menangis.